وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Naik ni dah sejam lebih dah naik. Kami perasan yang member seorang ni yang nama Syafiq ni dia dah lain macam dah. Dia macam kita tengok ni, dia tadi dia duduk macam happy, duduk tergelak-gelak, sekarang dia senyap. Dan Abel pergi tepuk belakang dia lah, tanya, okey ke Syafiq? Dia angguk kepala, dia kata okey. Jadi kita teruskan perjalanan, tengok jam masa tu dah 7 suku dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like, share, komen video-video Abel. Doakan kita semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki lah. Siapa belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar Abel terus bersemangat untuk buat video-video barulah. Jadi hari ni Abel nak share dua cerita berkaitan dengan pendakian Gunung Bujang Melaka. Bila sebut Gunung Bujang Melaka ni, ramai orang ingat Gunung Bujang Melaka ni terletak di negeri Melaka lah. Tapi sebenarnya Gunung Bujang Melaka ni berada di negeri Perak. Jadi cerita ni berlaku beberapa tahun yang lepas. Masa ni guru Abel, cikgu Abel ni, dia nak minta kami ni untuk naik Gunung Bujang Melaka, pergi cari tempat yang sesuai untuk dijadikan camp, lebih kurang camp bina semangat lah kot, ataupun camp jati diri. Dia tak bagi tahu, tapi dia cuma bagi tahu, dia suruh kami ni naik ke atas Gunung Bujang Melaka, cari tempat yang sesuai untuk dijadikan camp 3 hari 2 malam untuk 15 orang peserta lah. Jadi kami ni bila cikgu kita ni dah minta, ataupun dia tak paksa, cuma dia minta lah. Dia minta, dia bagi tahu kawan Abel, dia bagi tahu Shanas. Dia cakap, Shanas dia kata, Tok Ndak nak buat satu camp dan Tok Ndak rancangnya nak buat di puncak Gunung Bujang Melaka lah. Jadi boleh tak kalau Shanas ada masa, Shanas pergi cek, pergi riki tempat, lepas tu bagi tahu Tok Ndak lah. Dia bagi tahu gitu. Jadi Shanas ni dia bagi tahu Abel, dan kami ni masa ni bertiga terus bertolak daripada Kuala Lumpur lah. Maknanya dia hari kedua tu bertolak daripada Kuala Lumpur pergi ke Gunung Bujang Melaka. Okey, nak bagi tahu kan, mesti orang tanya, Tok Ndak ni siapa? Tok Guru Abel ni siapa? Tok Ndak ni dia adalah Datuk Abdul Razak lah. Datuk Abdul Razak ni dia ni bekas komander PJA Ulu Kinta lah, Vet 69 yang polis komando tu, dan dia last kali dia menjawat jawatan timbalan ketua polis Pahang. Lepas tu dia pencen, dan sekarang dia aktif dalam, orang panggil, dalam seni silat Pertubuhan Budi Utama Malaysia lah. Okey, jadi masa ni kami ni bertolak daripada Kuala Lumpur ni agak lewat masa tu, pukul 2, lebih kurang pukul 2 petang daripada Ampang ni bertolak pergi ke Gunung Bujang Melaka lah. Sampai di kawasan Gunung Bujang Melaka ni dah petang dah dekat asar dah. Jadi kami ni parking dekat masjid di bawah gunung ni, di bawah kaki gunung ni, dah semayang asar semua, pergi ke kereta ni dan ambil barang-barang yang nak bawa lah. Masing-masing bawa 3 beg yang besar lah. Setiap orang bawa 1 beg besar, dan dalam tu ada parangnya, ada kemahnya, ada botol airnya, ada bahan makanan, semua cukup lengkap semua. Dan kami ni melalui kampung-kampung orang asli lah untuk naik ke atas Gunung Bujang ni lah. Jadi masa tu Abel, Shanas dengan Syafiq, dan sebelum nak sampai ke kawasan kaki gunung ni,
kami singgah beli goreng pisang dulu lah. Jadi bila beli goreng pisangnya, makcik ni tanya, ini beg besar-besar ni nak pergi mana? Jadi kita orang bagi tahulah. Kita kata, makcik kami ni nak pergi bermalam dekat Gunung Bujang Melaka ni. Tunjuk ke atas kan, kat puncak Gunung Bujang lah. Dia tengok, dia cakap, janganlah nak, janganlah pergi sana. Kata, kenapa makcik? Dia kata, sana bahaya kan, baru lepas hujan ni. Sekarang pun dah petang. Kat sana dia kata ramai orang mati sebab kepala air dan ada orang hilang, dia cakap. Jadi kita orang ni macam sebab salah lah. Memang kita orang kena pergi juga sebab memang dah sampai. Kita kata tak apalah makcik, insya-Allah selamat, sebab kita dah tengok dah tanya-tanya orang dah kawasan yang kita nak pergi ni. Jadi teruslah perjalanan, berjalan nak naik ke gunung ni. Kiri kanan ni memang ada rumah orang asli lah. Kiri kanan ni memang ada rumah, dan kawasan dia ni menaik lah, biasalah kawasan kampung ni dia menaik sebab nak menaik ke gunung ni. Dan tiba-tiba kami ni ditegur oleh seorang penduduk dekat situ lah, seorang pakcik dekat situ, orang asli dekat situ. Dia umurnya lebih kurang dalam 50-60 tahun macam tu. Dia tegur, dia tanya, anak ni semua nak pergi mana? Katalah kami ni nak pergi naik puncak Gunung Bujang. Dia kata, dah maghrib dah ni, dah dekat nak maghrib ni, bahaya ni kat sini. Dia kata sebab ramai orang mati kepala air dekat sini. Dia kata kepala air dekat sini sangat bahaya, dia kata. Jadi kita kata tak apalah pakcik, insya-Allah selamat, insya-Allah selamat kata. Dan kita orang teruskan perjalanan. Berjalan lagi ni, kali kedua kita ditegur oleh seorang lagi pakcik yang rumah sebelah kiri pula. Jadi dua-dua sama kedudukan dia. Yang tadi duduk bersandar dekat dinding rumah, yang pakcik seorang ni pun duduk bersandar kat dinding rumah, tak pakai baju. Dia orang panggil, dia tanya nak pergi mana? Kata nak pergi naik atas. Dia kata janganlah naik atas, dia kata bahaya. Dia kata kalau nak naik pun naiklah pagi-pagi. Betul jugalah pakcik ni cakap. Dia kata naiklah pagi-pagi, sana bahayalah. Dia kata ada orang mati lemas kepala air. Pakcik orang asli ni bagi tahulah. Dia kata dan pakcik pernah, dia kata memancing waktu petang dekat kawasan lubuk dekat situlah. Dia kata masa dia tengah mancing ni, tiba-tiba dia rasa tak sedap. Bila dia rasa badan dia meremang, bulu roma dia meremang, dia dengar seperti ada orang menangis. Dia kata bunyi suara budak, bunyi suara orang dewasa tengah menangis. Dia kata dia intai kiri kanan tak ada, dan dia baru teringat yang kawasan tersebut dah ramai orang mati sebab kepala air lah. Dia kata kalau boleh janganlah naik malam ni. Dia kata malam lah kat kaki-kaki gunung ni dulu. Dia kata esok pagi naik. 3 orang dah bagi tahu kita ni supaya jangan naik di atas Gunung Bujang lah. Tapi tak apalah, masa ni kita dah tawakal lah. Dah dekat nak maghrib dah, tengah naik ni. Dah sejam lebih dah naik. Kami perasan yang member seorang ni yang nama Syafiq ni, dia dah lain macam dah. Dia macam kita tengok ni, dia tadi dia duduk macam happy, duduk tergelak-gelak. Sekarang dia senyap. Dan Abel pergi tepuk belakang dia lah, tanya, okey ke Syafiq? Dia angguk kepala. Dia kata okey. Jadi kita teruskan perjalanan. Tengok jam masa tu dah 7 suku dah. Bagi tahu Shanas, kata kita kena cari tempat lah. Dah masuk maghrib dah. Tak nak berjalan dah, dah masuk maghrib dah. Kawasan ni, kebetulan ni kawasan ni cantik. Dia kawasan berbatu, ada anak sungai dan ada kawasan lapang untuk didirikan kemah lah. Jadi kami ni bawa turun beg yang ada atas belakang ni. Abel tengok dalam beg Abel, rupanya canvas kemah ni bawa, tapi pancang kemah ni tak bawa, dengan golok pun tak ada. Tadi kita dah pasti dah benda tu, kita dah masuk dalam beg dah. Bila buka-buka atas gunung ni memang dah tak ada. Dan Shanas pun dia tertinggal, orang panggil dia tertinggal kemah juga. Jadi pelik, rasa kita orang rasa semua tadi dah bawa. Dan cakap macam mana ni Shanas? Dia kata tak apalah, kita ada tali, ada canvas, kita buat kemah 3 segi lah. Canvas kemah biasa ni 3 segi. Habis setuju. Tapi si Syafiq ni dia tak setuju. Dia marah, dia seperti melenting lah.
Dia kata kenapa tak bawa ni apa semua. Dia kata cuai lah semua kan. Jadi dia marah ni masa ni. Kita tengok dia ni dah lain dah. Dia marahnya dengan muka dia nampak stres, dengan nampak emosi ni. Dia kata aku tak nak tidur kat sini. Aku nak turun kat bawah. Dia kata aku nak turun kat bawah. Kata kau nak turun dengan siapa? Kata kami berdua ni nak tidur kat sini. Jadi dia kata aku nak turun. Kita ingatkan masa tu dia ugut kita untuk ajak kita turun sekali. Tapi bila dia kata gitu, dia terus berlari nak turun ke bawah. Masa ni dah, orang panggil dah genting dah. Dah takut dah. Habis takut sebab kita takut dia ni tersesat ke ataupun terjatuh dalam gaung ke apa semua. Jadi masing-masing kami berdua ni berlari pegang dia. Sempat pegang dia dan dia kata sabar. Kita turun sama-sama kata. Jadi bila kata turun sama-sama ni, dia dah cool dah sikit dan kami ni dah kemas beg semua, dah pikul balik beg dan kita ambil keputusan untuk turun ke bawah lah. Tapi masa ni Shahnaz ni dia sempat call Tok Ndak lah, dia call, dia cakap lah, dia bagi tahu, dia kata seorang member ni nama Syafiq ni seperti dirasuk sesuatu lah. Jadi dia tanya pendapat Tok Ndak, macam mana Tok Ndak? Jadi Tok Ndak kata jangan tidur kat situ, dia suruh turun ke bawah dan dia suruh kami semua ni pergi jumpa dia dekat camp Ulu Kinta lah, sebab dia kata dia nak ubatkan member ni. Jadi bincang-bincang dengan Shahnaz, kata kemungkinan nanti sampai dekat kereta nanti baru kita buat keputusan lah, sama ada nak pergi jumpa Tok Ndak ataupun nak terus balik Kuala Lumpur. Jadi si Syafiq ni dia rupanya dia tak, orang panggil tak tenang lagi. Dia berjalan sangat cepat. Bagi kita ni dia berjalan sangat cepat. Dia turun gunung ni dengan sangat cepat, macam bukan dia punya tenaga lah. Dan masa ni Abel tak tahu nak buat apa, dah baca ayat kursi dah. Shahnaz pun baca benda ayat-ayat dia tahu. Abel ni tak tahu buat apa. Abel keluarkan mercung bola dan Abel baling mercung bola tu. Bila baling mercung bola ni, dia terkejut. Bila dia terkejut tu, dia berhenti dan dia pandang pada kami. Barulah daripada situ dia panggil, dia agak, orang panggil agak tenang dah. Dah makin tenang dah. Jadi kita cakap ke dia, kita kata sabar, kata kita semua nak turun. Dan kita bagi tahu dia lah, suruh dia istighfar, suruh dia selawat, suruh dia apa tu, mengucap semualah kan. Jadi masa ni kita turun, alhamdulillah tengah malam juga. Masa ni kita start turun tu lebih kurang dalam 7.45, dalam pukul 9 lebih kita sampai ke tempat parking dan terus masuk dalam kereta lah. Terus masuk dalam kereta ni buat keputusan dan kita call guru kita ni bagi tahu si Syafiq ni dah okey sikit, kita nak bawa balik lah, balik Kuala Lumpur, dah tak singgah ke Ulu Kinta lah. Jadi itu cerita yang berlaku kepada Abel, pengalaman pertama yang berlaku kepada Abel. Dan Abel ada satu cerita yang dikongsi oleh sahabat pendengar Abel lah. Jadi cerita ni berlaku kepada seorang sahabat pendengar Abel lah. Sebelum ni Abel pernah share cerita pasal Gunung Bujang ni dan dia ada komen dekat Abel punya video ni. Nama dia Zianah Ahmad 226. Dia komen macam ni lah, Abel baca. Salam Abel, menarik kisahnya. Saya ada pengalaman hiking dan camping di Gunung Bujang Melaka pada tahun 1999. Ada kisah yang saya nak share juga tentang kepala air yang Abel ceritakan. Laluan nak ke atas tu memang kena tempuh beberapa buah rumah orang kampung dan batu-batu di air terjun atau sungai. Memang lelah sikit sebab kawasan berbatu itu bahaya, dik licin. Masa lalu belakang rumah orang kampung nak masuk ke hutan menuju ke laluan gunung, ada seorang nenek tua dekat rumah hujung di situ. Ianya bertanya kepada kami nak ke mana dan buat apa ke atas gunung itu. Nenek itu bagi tahu tak payahlah datang ke sini dan apa lagi kalau nak naik gunung tu tak payah. Pendakian agak mencabar sebab nak kejar masa.
timing nak sampai sebelum waktu maghrib. Kami tak akan berjalan pada waktu malam dan prefer cari geng yang fit dan tahan lasak. Tapi kali ini jadi lambat sikit sebab seorang kawan perempuan pancit di pertengahan jalan. Sebab semput-semput rupanya ada penyakit asma. So kena banyak berhenti pit stop sebab nak bagi dia rehat sekejap-sekejap. Jadi kami semua ni alhamdulillah ngam-ngam je sampai di puncak campsite sebelum masuk waktu senja. Malam itu kawan perempuan yang semput itu kerasukan pula. Nasib baik ada kawan seorang yang boleh detect perangai dia tiba-tiba semacam pelik. Entah macam mana, malam itu kawan yang kerasukan itu tidur satu kemah dengan saya. Tawakal sajalah walaupun seriau. Malam itu saya tak boleh tidur lena, dek selalu terjaga sebab terasa ada jari yang tajam tengah cucuk-cucuk kemah yang saya tidur itu. Malam itu letih dan mengantuk. Saya mamai dan terjaga pada waktu malam. Perasaan macam ada benda bergerak berjalan di keliling kemah kami. Boleh rasa macam kayu runcing cucuk tepi lengan saya sebab saya tidur mengiring ke sebelah tepi. Nak kata binatang tak mungkinlah sebab kemah saya dengan unggun api ni dekat. Manakala kawan-kawan lelaki tidur di hadapan kemah. Pasang kemah terbuka yang tak proper macam orang berniaga tu. Dia buat kemah 3 segi ni lah. Bila nak balik keluar daripada kawasan itu, kami lalulah kat tepi batu kawasan sungai dan air terjun tersebut. Tiba-tiba cuaca mendung dan kepala air turun daripada atas gunung tersebut. Air sungai itu menjadi warna keruh macam teh susu dengan limpahan kayu-kayu besar. Saya rasa kepala air ini sangat seram daripada benda-benda seperti hantu pada malam tadi. Inilah pengalaman pertama dan terakhir saya hiking di Gunung Bujang Melaka. Sungguh misteri dan tak nak pergi situ lagi dah. Struggle sungguh. Sampai saja dekat luar kawasan gunung, masing-masing bukalah cerita malam tadi. Kawan-kawan lelaki bagi tahu malam tu dia orang tak boleh tidur sebab Cik Ponti duk terbang atas kemah masing-masing masa dia orang tengah tidur. Memula dengar macam kepak burung sekali tengok benda itu terbang melintas dari satu pokok ke satu pokok yang lain. Terima kasih atas perkongsian Zianah Ahmad 226. Kalau Zianah dengar bolehlah komen balik dekat video ni lah. Sekian, terima kasih.